السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. Namati di jatuh kuasa surau, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita meneruskan kuliah kita pada malam ini dengan membaca kitab Tarbiyatul Awlad fil Islam yang ditulis oleh almarhum Dr. Abdullah Nasih Unwan. Pendidikan anak-anak dalam Islam. Kita masih lagi di fasal yang ketiga, iaitu hukum-hukum umum yang berkaitan dengan anak yang baru dilahirkan, di mana di dalam Islam, di dalam proses mentarbiah, mendidik anak, bukan setakat berusaha untuk mendidik sebelum daripada lahirnya anak itu, pemilihan pasangan, amalan-amalan yang baik ketika mengandung dan sebagainya, tetapi juga dituntut untuk mendidik anak sebaik saja anak dilahirkan, iaitu dengan cara meletakkan anak yang baru dilahirkan itu di atas landasan Islam, mengikut apa yang telah disyariatkan oleh Islam, supaya apabila besar anak itu, maka ia melihat ia sentiasa diambil berat oleh kedua ibu bapanya untuk diletakkan di dalam landasan syariat Islam yang mulia. Sebab itulah di dalam hukum-hukum umum yang berkaitan dengan anak yang baru dilahirkan ini, penulis menulis beberapa perbahasan untuk memastikan bahawa proses pendidikan anak ketika anak keluar je daripada perut ibu itu dapat dilaksanakan dengan sebaik yang mungkin, selaras dengan syariat Islam, mengikut apa yang telah ditunjukkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya pelakuan ketika kelahiran anak, mengucapkan tahniah, azan dan sebagainya. Semua ni kita dah bincang. Tahnik, aqiqah, menamakan anak, mengaqiqahkan anak yang baru lahir, dan seterusnya kepada perbahasan yang terakhir di dalam fasal yang ketiga, iaitu berkaitan dengan khitan.
ataupun khatan ataupun sunat bahasa kita, di mana telah dibincangkan tentang hukum berdasarkan pandangan ulama wajib ke sunat. Ada kata wajib, ada kata sunat. Kemudian dibincangkan berkaitan dengan kaum wanita, adakah wajib berkhitan. Ini sambungan yang lepas. Para fuqaha dan para imam mujtahid sepakat mengatakan bahawa khitan itu sunat bagi kaum wanita. Fuqaha pada imam mujtahid sepakat kata, kebanyakannya kata bahawa sunat bagi wanita, tak wajib. Sunatnya buat tu dapat pahala. Hanya pada suatu riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal sahaja yang menyatakan bahawa khitan itu wajib atas lelaki dan wanita yang sama. Wanita pun sama juga wajib. Ada juga riwayat daripada Imam Ahmad yang menyatakan bahawa khitan itu wajib lelaki perempuan. Wajib. Kalau lelaki wajib, maka perempuan juga wajib. Kemudian ada riwayat yang lain daripadanya juga yang menyatakan bahawa khitan itu wajib atas lelaki dan tidak wanita. Tapi ada juga riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal yang menyatakan bahawa khitan itu wajib bagi lelaki je, perempuan tak wajib. Bila tak wajib, sunat. Riwayat yang kedua ini aliran dengan pendapat para ulama dan para ahli fiqh dan ahli ijtihad yang menyatakan bahawa khitan itu hanya wajib ke atas lelaki dan tidak wajib bagi perempuan. Ini persoalan hukum. Jadi kesimpulannya sepakat yang menyatakan wajib bagi lelaki, tidak bagi perempuan. Dan pendapat yang akhir ini juga semuafakat dengan apa yang kini berlaku pada umat dan apa yang diwarisi satu generasi dan generasi yang lain, yang menentukan khitan untuk wanita itu sunat dan bukan wajib. Dan ini sama seperti yang berlaku dalam masyarakat kita. Bukan setakat masyarakat kita dan kebanyakan masyarakat yang lain. Wajib bagi lelaki dan tidak bagi perempuan itu sunat. Hujah mereka dalam hal ini bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyuruh umat Islam berkhitan, baginda hanya mengkhususkan kaum lelaki sahaja. Apa dia dalil dia? Berdasarkan daripada pelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi suruh berkhitan, Nabi khusus untuk lelaki je, tak suruh untuk perempuan. Dan tidak ada riwayat daripada Rasulullah yang menyuruh kaum wanita berkhitan, kecuali satu hadis saja daripada Shaddad yang telah kita sebut sebelum ini, iaitu khitan itu sunat untuk lelaki dan suatu penghormatan untuk perempuan. Kebanyakannya Nabi suruh pada lelaki je, tak ada pun suruh pada perempuan. Situ dalil menunjukkan wajib bagi lelaki, tidak bagi perempuan. Kecuali ada satu hadis yang menyatakan bahawa khitan tu wajib sunat bagi lelaki dan penghormatan bagi untuk perempuan. Hadis. Dan sekiranya kita terima hadis ini sebagai hadis yang sahih, kata penulis ini, kalau kita terima hadis ini, maka ia hanya menunjukkan bahawa khitan itu sunat dan bukan wajib. Sebab dalam ungkapan penghormatan bagi wanita menjadi dalil yang pasti tentang sunatnya khitan bagi wanita, wallahu a'lam. Jadi di situ dinyatakan suatu penghormatan untuk perempuan. Kata penulisnya, ini menunjukkan khitan itu sunat bagi perempuan. Penghormatan bukan suatu benda yang wajib. Mungkin hikmahnya apabila khitan bagi lelaki itu berbeza sekali dengan khitan bagi perempuan dari segi caranya, hukumnya dan faedahnya. Dan hal ini nyata dan tidak perlu dipanjangkan lagi. Sebab apa wajib bagi lelaki, tak wajib bagi perempuan? Kerana berbeza di antara lelaki dengan perempuan. Lelaki ada benda yang nak dipotong, dibuang, yang mana sekiranya tidak buang memudaratkan, yang mungkin kita akan bincang akan kemudaratannya nanti. Jadi hikmahnya bila disuruh buang,
mempunyai hikmah yang besar dari sudut kesihatan pada orang lelaki, untuk mengelakkan mudarat yang lebih besar. Sebab itulah wajib bagi lelaki, tidak bagi perempuan. Adapun perempuan tidak sama seperti lelaki. Cara sunat pun sudah tentu. Khitan itu pun berbeza di antara lelaki dengan perempuan. Nak potong mana perempuan, ada perbezaan. Jadi sudah tentulah bila ada perbezaan, ada hikmah yang berbeza di antara duanya, ada tujuan yang berbeza di antara duanya, ada kebaikan yang berbeza di antara duanya. Dan sekiranya tidak dilaksanakan dua-duanya, ada kemudaratan yang berbeza. Satu mungkin mudaratnya lebih besar, satu lagi tidak memudaratkan sebagaimana yang satu lagi. Itu hikmahnya. Jangan pula perempuan kata ataupun lelaki kata tak adil lah. Kami kena sunat, perempuan tak kena sunat, macam kami sunat. Kalau begitu payah, sebab ada perbezaan di antara fizikal ni. Wahai alangkah tingginya mutu pensyariatan Islam itu, dan alangkah mulianya prinsip yang kekal sepanjang masa dan juga zaman. Bila diwajibkan khitan, bila wajibnya khitan, kebanyakan para ilmuwan menyatakan bahawa khitan itu wajib ketika si anak itu hampir akan baligh. Ini biasa dalam masyarakat kita. Wajibnya ketika nak baligh. Kebiasaan kita sekolah rendah lah. Sekarang ni budak lelaki balik kadang-kadang umur 11, 12 pun boleh balik. Jadi seawal yang mungkin sebelum balik, ketika nak balik, dah ada tanda-tanda perubahan suara sebagainya, elok dipercepatkan. Dan kebanyakan masyarakat kita dah 1, 2, 3, kadang-kadang 4 dah berkhatam sekarang. Kerana tidak berapa lama lagi ia akan jadi mukallaf. Kenapa? Kerana dia akan jadi mukallaf, orang yang dibebankan dengan tanggungjawab, orang yang dipertanggungjawabkan akan tanggungjawab tertentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggungjawab solatnya, puasanya, untuk mematuhi segala hukum-hukum syariat dan juga perintah-perintah Tuhan, supaya nanti apabila dia mencapai usia baligh, dia sudah pun berkhitan agar peribadatannya terlaksana dengan cara yang sahih. Bila dah khitan, ibadatnya dapat dilaksana dengan cara yang sahih, sebagaimana yang digariskan oleh Islam dan diterangkan oleh agama yang suci. Sebab itulah kita melihat di dalam masyarakat pandangan Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan mazhab Syafi'i, kulub itu, kulfah itu yang kita kata bicara sebelum ni, kita bincang tentang kulfah, adalah najis. Sebab itulah susunan bagi ini dulu-dulu banyak tok guru baca kitab. Saya baca balik ada surah mengajar kitab, surah mengajar bab solat. Kita baca balik kitab kuning, kita tengok begitu. Ada susunan antara sah lelaki dewasa, kanak-kanak. Kalau dulu di surau masjid, kalau kanak-kanak belum sunat, dia tak bagi depan sekali sah, surau belakang. Sebab di situ adanya, kalau nak bincang panjang, adanya kulfah yang dikatakan najis bagi. Artinya kalau kanak-kanak tersebut, ini perbincangan. Kalau kita baca sekarang ni ada pandangan berbagai-bagai, berbagai-bagai pandangan. Kata tak najis, tu ada dukun anak, perbincangan. Sebab dalam mazhab kita, khususnya di Nusantara ini, kitab-kitab yang menulis mengikut pandangan mazhab Syafi'i, yang biasanya berhati-hati di dalam pandangan dia.
hati-hati. Banyak pandangan mazhab Syafi'i ni hati-hati. Nampak macam berat, tapi sebenarnya berhati-hati nak memastikan ibadat tu sebenarnya betul-betul sahih. Betul-betul. Supaya betul-betul sahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kalau ikut pandangan kita mengaji-ngaji dululah. Sekarang ni ikut pandangan banyaklah. Nak cerita ni kita kalau mengaji kitab kuning. Kalau kanak-kanak yang tidak bersunat berkhatam, kalau bertindih artinya menanggung najis. Kalau bersentuh secara berdiri begitu, tepi tak ada masalah. Ni kalau kita berdiri, dipijak kaki kita sebagai contoh, kita tak alih pula. Pijak, kita kena tarik ataupun tolak dia perlahan-lahan untuk mengelak. Sebab ada hadis Nabi SAW ketika mana bukan terus batal, boleh tarik tolak. Ada hadis Nabi SAW ketika mana Nabi sedar kasutnya ada najis, dia tanggal kasut letak tepi. Mana boleh ada proses untuk buang bila kita sedar. Tidak membatalkan terus. Maknanya menanggung najis tersebut. Bila kita berdiri, dipijak, kita biarkan menanggung najis. Sebab itulah orang-orang dulu tak bersunat belakang. Dah bersunat boleh sama dalam sah. Itu biasa kampung saya lah. Kampung-kampung saya, ayah saya surah-surah begitu. Dah bersunat boleh masuk dalam sah. Diajar begitu. Susunan di antara lelaki dewasa, kanak-kanak diletak dengan tertib. Kerana apa? Kerana ada isu-isu yang sebegini. Ada orang menyatakan bahawa Nabi SAW ketika solatnya ada Hasan Hussein. Nabi ketika sujud, kemudian Hasan Hussein kembar, cucu dia, anak Sayyidatina Fatimah, main duduk atas kepala Nabi jadi imam. Duduk atas kepala Nabi, lamakan sujudnya. Sehingga sahabat tanya, apa hal lama sangat? Rupanya ada Hasan Hussein main duduk atas. Maka mereka menyatakan, kenapa najis? Kita melihat bahawa sebenarnya kena melihat dengan yang lebih luas dalam aspek tersebut. Kerana ada hadis Nabi SAW yang menyatakan bahawa Hasan Hussein dikhatankan ketika kecil. Jadi tak ada isu khatan ketika kecil. Jadi ketika dia berada atas Nabi, memang dah dikhatamkan. Jadi itu nak memastikan dalam konteks mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, nak memastikan bahawa ibadat itu berada dalam keadaan yang betul-betul sahih, peribadatan kepada Allah, supaya kita betul-betul yakin bahawa ibadat kita berada dalam sahih. Sentuh mazhab kita, sentuh isteri, sentuh suami. Mazhab kita tak terasa ke, sengaja ke tak sengaja, batal. Ada mazhab yang kalau tak sengaja, tak rasa benda pun, tak batal. Kecuali kalau ada terasa sahwat, baru batal. Sebab apa mazhab Syafi'i begitu? Itulah jaga hati-hatinya mazhab Syafi'i. Kalau kita tengok banyak hukum-hukum dalam mazhab Syafi'i ini ada nilai-nilai hati-hati dalam al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dalam isu suami tinggal ke isteri, suami, saya ikut pada teringat je lah, sentuh banyak isunya. Isu suami tinggal isteri hilang. Suami tinggal isteri hilang, tak ada khabar berita. Isteri ni macam mana? Cerai ke tak cerai? Untuk tutup fasakh, mazhab Syafi'i tunggu 4 tahun, paling lama sekali. Mazhab lain ada pendek lagi. Sebab itulah kita melihat adanya ta'liq
ta'liq ketika bacaan akad nikah tu. Tujuan dia untuk kebajikan isteri, untuk jaga bila tinggal isteri lama. Maka adanya ta'liq, talak yang boleh memisahkan. Jadi kebajikan isteri itu terpelihara. Sebab apa? Sebab dalam mazhab Syafi'i lama. Apa tujuan lama? Nak jaga betul-betul suami tu hilang betul. Kalau 4 tahun tak ada, memang kadang setahun je mungkin dia akan datang balik. Itu mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Banyak kalau kita bincang dalam mazhab Syafi'i ni, banyak soalan hati-hati dalam mazhab Syafi'i tentang talak sebagainya. Itu panjang bincangnya. Jadi kata penulis ini, tujuan khatan supaya apabila dia dah besar, dia akan dapat melaksanakan ibadat secara sahih bila sudah dikhatankan. Tetapi yang afdal kata benda afdal artinya yang lebih utama, hendaklah wali anak itu, wali merujuk kepada ayah, ibu bapa kepada anak itu, untuk mengkhatankannya di hari-hari pertama selepas lahir. Yang paling eloknya selepas lahir itu. Hari pertama, kalau hari pertama tak boleh, maknanya awal-awal lah. Supaya nanti apabila dia sudah sempurna berakal, faham akan segala urusannya, serta dapat membezakan, dia dah mumayyiz, berakal, mumayyiz, dapat beza baik buruk, ia sudah mendapati dirinya sudah berkhatan. Bila dia dah dapat beza baik buruk, tengok diri dah berkhatan, selesai masalah. Jadi dia tidak perlu lagi memikirkan soal khatan itu. Tak perlu fikir ni nak pujuk anak pun, dah beza baik buruk, tahu sakit tak sakit, tahu pisau ke tak pisau. Ada setengah nak masuk, nak masuk tu nampak pisau je dah lari dah, buat memujuk. Jadi bila dah siap berkhatan, dah tak perlu fikir. Mak ayah pun tak perlu risau, nak jaga macam mana, pantai itu, pantai ini, macam-macam. Jadi bila dia dibuat secara awal, dia tak perlu fikir. Itu afdal, yang lebih afdal. Hatinya akan berasa lapang. Orang lain takut nak berkhatan, dia relax je, tidak perlu bimbang lagi kerana ia selesai berkhatan. Dalil afdaliyahnya ialah hadis. Dalil tentang keutamaan ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi daripada Jabir radhiyallahu anhu, katanya aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Hasan wal Husain wa khatana huma li sab'ati ayyam. Rasulullah telah mengakikahkan untuk Hasan dan Husain serta mengkhitankan pada hari ke-7. Hari ke-7 akikah dan khitan pada hari ke-7. Hari pertama tu payahlah, ya, macam-macam urusan. Hari ke-7 tu lega sikit untuk dikhatam. Tak ikut Nabi SAW hari ke-7 Nabi khatamkan Hasan dan Husain. Hasan Husain, kembar. Akhir sekali apabila hikmah berkhatam, khitan mempunyai hikmah agama yang besar dan faedah kesihatan yang penting. Ada hikmahnya. Bila Islam suruh, Islam galak, ada kebaikan. Benda yang Islam suruh, lebih-lebih yang wajib, hatta yang sunat, ada kebaikan, dan ada hikmah yang besar yang telah diterangkan oleh para ulama dan disingkapkan kesan-kesannya oleh para doktor. Berikut saya sebutkan apa yang mereka katakan dalam hal-hal yang penting sahaja. Antara hikmah agama yang besar ialah ia fakuk fitrah. Fitrah manusia ni nak khatam sebenarnya, secara fitrahnya bagi lelaki, keselesaannya. Jangan fikir sakit tu keselesaan kemudian, ketenangannya bagai secara fitrahnya. Khatam tu lebih baik. Syiar Islam, jadi syiar keislaman. Orang Islam khatam, itu syiar.
Ha? Kalau tak khatam, nak mengaku Islam macam mana? Dan tanda syariat, tanda peraturan undang-undang yang telah kita laksanakan sebagai seorang Islam, dan dia sebagai kesempurnaan kesucian yang disyariatkan oleh Allah atas lisan Nabi Ibrahim AS. Kesempurnaan kesucian, sempurna, suci yang sempurna bagi diri kita. Semua biasanya manusia nak yang terbaik. Kalau cantik, nak cantik yang terbaik. Kalau comel, nak comel terbaik. Maka dalam soal kesucian, Islam meletakkan kesempurnaan yang terbaik bagi kesucian ialah khatam bagi diri. Nak sempurnanya. Artinya kalau tak khatam, kurang sempurna sucinya. Kita mandi sabun macam mana, payah nak basuh bahagian tu, kurang sempurna sucinya. Jadi sebab itulah bila dibuangnya kulfah itu, maka sempurna penyuciannya. Maka kita rasa selesa, nak ibadat pun selesa dan sebagainya. Sebagaimana atas lisan Nabi Ibrahim AS, apa yang diajar oleh Nabi Ibrahim, dibawa oleh Nabi Ibrahim, dialah yang telah memupuk hati dengan tauhid dan keimanan. Nabi Ibrahim ajak mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, beriman dengan Allah. Dan dia juga telah memupuk anggota badan dengan unsur fitrah dari qital. Dia menunjukkan cara membina, membentuk badan-badan pada lahiriah badaniyah kita ini, dengan fitrah, mengikut fitrahnya, dengan berkhitan, menggunting misai. Gunting misai sunnah, gunting misai, jangan panjang ke misai. Dan agama kita, misai dinipiskan, janggut dipanjangkan. Memotong kuku, memotong bulu ketiak. Allah Ta'ala berfirman, summa awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifah. Lalu kami mewahyukan kepada engkau supaya menurut agama Ibrahim dengan senderung hatinya. Agama Nabi Ibrahim hanifah, itu dipanggil Nabi Ibrahim sebagai agama Hanif. Hanifah. Kalau kita baca buku-bukuan, caranya buku fiqh sirah Al-Mahrum Dr. Muhammad Ramadan Al-Buti, sebenarnya nama Ibrahim, sebenarnya agama Nabi Ibrahim dan agama Nabi-Nabi dulu adalah Islam. Ada dalil dalam Al-Quran itu menerangkan Islamnya, namanya Islam. Cuma nak beza pada zaman Nabi SAW, agama-agama yang wujud pada zaman Nabi sebelum kelahiran Nabi SAW, antaranya agama Hanif, merujuk kepada agama Nabi Ibrahim AS. Dan banyak di kalangan di dalam agama Islam ini mengambil syariat Nabi Ibrahim AS. Banyak syariat berkaitan hajinya, solatnya, cara solatnya. Pagi Nabi sebelum menerima solat 5 waktu, solat pagi, solat petang, mengambil syariat Nabi Ibrahim AS. Sibghatullahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Celupan Tuhan, dan siapakah lebih baik celupannya daripada Allah, dan kami kepadanya menyembah. Maka kita nak ikut corak ataupun celupan agama yang mana, maka sudah tentulah cara agama yang dibawa oleh Nabi Allah, baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama nabi-nabi yang sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pembeza antara muslim dengan selainnya dengan khatam, hikmah dia. Beza antara muslim dengan selainnya dan orang yang mengikut agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan. Beza antara orang muslim dengan orang tak muslim. Yang pastinya orang muslim mesti berkhatam, kerana dia berkaitan dengan persoalan ibadah, kesahihan ibadah. Tetapi ada juga orang yang bukan muslim yang berkhatam. Ada yang tidak berkhatam.
Jadi secara tidak langsung syiar bagi orang Muslim khatan itu, kerana keseluruhan orang Muslim adalah berkhatan. Yang keempat, dia sebagai pengakuan keubudiyah terhadap Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengakuan keabdian, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau mengikut fuqaha dan para mujtahid menyatakan wajib. Bila wajib, satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah Allah menunjukkan pengakuan kita di atas pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepatuhan terhadap perintah-perintahnya. Menunjuk kita patuh perintah Allah. Ini proses pendidikan. Bila kita didik anak kita, kalau kita tak peduli, khatam pada dulu lantak awak lah. Nak khatam kita khatam, besar nanti dia tahu khatam. Maka kita tak letak landasan di atas landasan Islam. Sedar-sedar dia, ayah dia pun tak bentuk dia ikut acuan Islam. Macam mana dia nak ikut? Macam mana kita nak didik dia mengikut pendidikan Islam yang sebenar, nak menjadi Muslim yang sebenar? Apabila kita mengikut cara dan pendekatan Islam sejak daripada kelahirannya, maka bila dia besar, dia berakal, dia balik, dia sedar bahawa dia telah diletak di dalam acuan yang benar, dan dia hanya perlu meneruskan acuan tersebut sehingga ke akhir. Ini sebenarnya pendidikan. Dan pendudukan terhadap hukumnya dan kekuasaannya. Antara faedah kesihatan yang penting ialah iaitu membawa kebersihan, faedah kesihatan daripada khatam. Membawa kebersihan, ketertiban, kesenonohan, bentuk dan pertimbangan syahwat, bersih, tertib, sopan orang. Maknanya seorang yang bersih, seorang yang menjaga ketertiban diri dia, kesenonohan dirinya, kebersihan dirinya, dan juga pertimbangan syahwat, mengawal syahwat. Yang kedua, dia merupakan pentadbiran kesihatan yang besar, melindungi tuannya daripada berbagai penyakit dan bercampur aduk. Salah satu daripada untuk menjaga kesihatan, lindung daripada penyakit-penyakit. Berkata Dr. Sabri Al-Qubbani di dalam bukunya yang berjudul Kehidupan Kita dalam Seks, khitan itu mendatangkan banyak faedah, antaranya dengan memotong kulfah kulit zakar. Seorang lelaki itu akan terlepas daripada penyakit kulit yang disebabkan oleh peluh-peluh yang berkumpul di dalam kulit kulfah itu. Boleh mengelak penyakit kulit. Serta terselamat dari kumpulan lemak yang menimbul bau yang sangat busuk itu. Selamat daripada berkumpulnya lemak, kotoran-kotoran sehingga menimbulkan bau yang busuk. Yang kedua, dengan memotong kulfah, seorang lelaki itu akan terlepas daripada bahaya termasuk atau tersendak kepala zakar. Tersendak kepala zakar ketika berlunjur ataupun ketika berlaku ketegangan. Yang ketiga, khitan boleh menghalang terkena penyakit kanser, boleh menyebabkan terkena penyakit kanser. Kerana telah tersebar berita bahawa kanser itu sering berlaku pada orang yang sempit kulfahnya. Biasanya banyak yang kena kanser orang yang tak berkhatan. Dan kanser juga jangan sekali berlaku pada bangsa-bangsa yang berkhatan. Jangan sekali pada orang yang berkhatan. Jika kita segerakan khatan kepada anak-anak, kita dapat menghindarkan dari terkena penyakit kencing-kencing di waktu malam. Selain itu, bagi budak kecil, kalau kita cepat khatannya, akan mengelakkan budak kencing, budak tersebut kencing pada waktu malam. Kalau selalu kerak kencing waktu malam, sekejap kencing. Sekarang ni tak kisah, pakai pamper. Tak ada orang muruk kencing je malam, habis esok basuh cadar, dia tilam jemur, pakai pamper, tak ada benda. Ni dulu, cerita dulu. Jadi cara nak berhentikan ialah dengan khatan. Dia akan mengelakkan penyakit kencing malam. Yang kelima, khatan akan mengurangkan daripada penggunaan adat rahsia bagi orang balik dan lain faedah lain.
Yang tersebut di sini adalah sebahagian daripada faedah-faedah dan hikmah dalam persyaratan khatam yang dapat ditangkap oleh orang yang mempunyai pemikiran waras dan pandangan yang jitu, dan juga orang yang ingin mengenal kebaikan-kebaikan Islam dan rahsia-rahsia persyaratan. Kalau kita fikir waras, orang bukan Islam pun ramai yang fikir waras. Ada kajian-kajian yang mereka buat, akhirnya mereka nak berkhatam. Nak berkhatam walaupun tak masuk Islam, tapi nak berkhatam kerana ada hikmahnya. Kerana dari sudut fitrahnya, badan perlu kepada khatam untuk kesempurnaan kesucian. Di dalam menentukan hukum yang disebut di atas tadi, sama ada yang berkaitan dengan kegembiraan mendapat anak, berkaitan dengan fasa-fasa yang saya sebut tadi pada mula, selain khatam, kegembiraan mendapat anak, atau ma'azan di telinga, atau sunat ma'akikahkannya, atau mencukur kepalanya, atau hukum-hukum penamaan, atau kewajipan khatankannya. Semua hukum ini menentukan kepada para pendidik satu hakikat yang penting, iaitu mengambil berat terhadap anak yang baru dilahirkan dari sejak hari kelahiran, kemudian mengambil berat terhadap urusannya dari sejak ia mula menceburkan diri ke dalam dunia dan ia menghidu nafas-nafas kehidupan. Semua yang kita bicarakan dalam pasal 3, sejak dia lahir, mengucapkan tahniah, memberi nama yang baik, mengazankan sebagainya, akikah sebagainya, khatam, semuanya itu adalah satu hakikat yang penting untuk menunjukkan kepada anak kita sebagai proses pendidikan. Tajuk buku ini, kitab ini, Tarbiyatul Awlad, sebagai proses pendidikan, supaya anak tahu, orang sekitar tahu akan ambil beratnya kita kepada anak kita. Beratnya anak kita, bagi nama yang berbentuk doa, nama yang baik, akikah, buat kenduri, jamu orang sebagai tanda gembira. Semua ini menunjukkan ambil beratnya kita kepada anak. Sebagai satu proses pendidikan bahawa anak sedar ibu bapanya ambil berat dari lahir kepada dia. Menimbulkan rasa kasih sayang anak kepada ibu bapanya atas ambil berat tersebut, sehingga boleh menyebabkan dia mendengar setiap kalimah-kalimah daripada ibu bapanya dalam nasihat untuk menjadi orang yang baik. Semua hukum-hukum ini sangat amat penting sekali. Saya nak habis sikit lagi. Kerana ia akan menjadi seorang anak itu sihat dan kuat. Selain itu, menjadikan seorang anak itu sihat kuat, sehingga apabila si anak membuka mata dan melihat sekitarnya, mula dia memahami segala urusannya dan dapat menangkap hakikat-hakikat yang berlaku sekitar dirinya, nescaya ia akan mendapati dirinya dalam sebuah keluarga Islam yang melaksanakan hukum-hukum Islam serta tunduk terhadap segala perintahnya, serta mendapatkan dirinya telah mengerjakan segala yang disuruh oleh syariat suci dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menyebabkan anak tu dia akan mendapati dia berada dalam persekitaran Islam yang mengikut perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disuruh oleh Nabi, yang dianjurkan oleh Islam. Kemudian tidak sah lagi apabila si anak itu telah memahami segala kewajipan-kewajipan ini dan mengerti bahawa pendidiknya yang berupa ayah dan ibu atau seumpamanya telah pun mengendalikan semua kewajipan-kewajipan itu, maka tentulah kelak dirinya akan menetap atas petunjuk Islam. Bila ayah buat begitu, secara barakahnya, ini cerita soal barakah. Dalam pendidikan Islam ada sifat barakahnya, keberkatannya. Bila kita melaksanakan secara barakahnya, anak tersebut akan mengendalikan semua kewajipan yang lain dengan mudah. Itu sebab barakah. Maka tentulah kelak dirinya akan menetap atas petunjuk Islam, terdidik atas tiang iman, serta terbiasa dengan segala pengertian akhlak yang terpuji, budi pekerti yang mulia, serta sifat-sifat yang utama. Menyebabkan dia mempunyai pengerti akhlak yang mulia, budi pekerti yang mulia, dan sifat-sifat yang utama. Sebab itulah kata kita melihat generasi para sahabat tabi'in,
Para sahabat khususnya, kalau kita lihat, bukan ada kat rumah selalu. Tak ada kat rumah. Berjuang kadang-kadang berbulan-bulan balik tak jumpa isteri. Tetapi asasnya dia dah letak anak dia dengan pendidikan atas landasan Islam. Sehingga anak itu terbiasa dengan apa yang telah dibentuk oleh ayahnya dari kecil, dari lahir, daripada ibunya dari lahir, sehingga akhirnya dia meneruskan kehidupan itu mempunyai akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, di samping barakahnya yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala atas pelaksanaan perintah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dianjurkan oleh Islam. Siapa cerita, saya teringat Ustaz Abdul Samad Sa'rawi cerita. Ustaz Abdul Samad Indonesia itulah. Dia cerita berkaitan dengan Syekh Mutawalli As-Sa'rawi, seorang ulama besar Mesir. Cerita bagaimana Syekh Mutawalli As-Sa'rawi dia tidak berada di rumah, keluar pagi balik malam, tak jumpa pun anak dia. Tapi bagaimana anaknya itu akhirnya menjadi seorang insan yang berguna, alim ulama, doktor akhirnya. Walaupun ayahnya tak jumpa dengan anak dia, jarang berjumpa, payah nak berjumpa. Kenapa? Kerana pendidikan itu dari awal, sejak dari mula, masa kelahirannya mengikut apa yang telah dianjurkan Islam, sehingga datang keberkatan barakahnya. Akhirnya Allah memandu anak kita berada dalam landasan Islam sehingga ke akhir. Itu cerita. Sebab itulah soal pendidikan Islam itu ada soal kebarakahannya, yang mana tidak ada di dalam teori-teori pendidikan yang lain. Kecuali teori itu ada nilai-nilai Islam, yang akhirnya dengan nilai-nilai itu juga mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Islam telah mengambil berat terhadap anak dari mula hari kelahiran, sebagaimana yang anda lihat dari pengajaran-pengajaran yang lalu, maka pengambil beratannya terhadap anak itu dari mula ia berakal, mengenal hidup dan dia memahami segala urusan dalam penghidupan adalah lebih-lebih lagi sangat-sangat dia ambil berat. Kalau dari awal dia lahir, dia tak kenal pun, tak ada boleh beza baik buruk, tetapi bila dia berakal, dia kenal soal halal haram, dan sebagainya, baligh, maka lebih-lebih lagi kita perlu ambil berat. Ini akan dibincangkan di dalam fasa-fasa yang kemudian. Anda pembaca akan mendapati di dalam fasa-fasa berikut nanti pelbagai pertanggungjawaban umum yang penting yang telah diwajibkan oleh Islam ke atas para pendidik dan ibu bapa terhadap anak-anak mereka, agar anda benar-benar memahami betapa syariat Islam yang mulia ini mengambil berat terhadap anak-anak, dan sebagaimana dia menganjurkan mereka untuk memerhati tanggungjawab mereka dan mendapat tugas-tugas mereka. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'atik tahadat 'ala nasrati syari'atik fathik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa ahliha subulaha wa amla'aha binurkal ladina yakhbu wa surah suduraha bi faidil iman bik جميل توكل عليك وأحيا بمعرفتك وأمت على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.